أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, sama-sama kita ucap syukur kepada Allah yang mana kita dapat bersama di dalam majlis ta'limi kita yang kita mengadakan beberapa bulan lepas untuk kita nak menyebarkan, untuk kita nak bagi penerangan kepada kaum ibu, kaum bapa, muslimin muslimat, iaitu aliran ataupun akidah ahli sunnah wal jamaah di atas aliran Imam Abil Hasan al-Ash'ari dan Imam Abi Mansur al-Maturidi. Kaum ibu, kaum bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kita ada tajuk iaitu tentang al-farq bainal asy'ariyah wal mu'tazilah. Perbezaan di antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Kerana banyak sangat keliruan yang mana duk sebar keliruan tentang Asy'ariyah ni adalah Mu'tazilah. Asy'ariyah adalah Mu'tazilah. Yang saya akan bagi penjelasan kepada kaum ibu, kaum bapa pada malam ni supaya kita boleh ambil penjelasan dan kita boleh ambil penerangan yang kita akan bagi ni. InsyaAllah kita boleh bawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas aliran Imam Abil Hasan al-Ash'ari dan Imam Abi Mansur al-Maturidi. Tapi kita nak fokus akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas aliran Imam Abil Hasan al-Ash'ari. Jadi tajuk kita, topik kita ni iaitu perbezaan di antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Di antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Siapa Asy'ariyah? Asy'ariyah ni hum atba' Imam Abil Hasan al-Ash'ari. Mereka yang mengikut Imam Abil Hasan al-Ash'ari. Jadi sesiapa yang mengikut jalanan Imam Abil Hasan al-Ash'ari rahimahullahu taala, mereka itu digelarkan Asy'ariyah. Imam Abil Hasan al-Ash'ari ni nama dia Ali bin Ismail. Dia beranak ke dia iaitu pada tahun 290 Hijriyah. Dia meninggal dunia pada tahun 324 Hijriyah. Imam Abil Hasan al-Ash'ari, tokoh ulama, iaitu tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertempat iaitu di bumi Iraq. Di bumi Iraq, iaitu di kawasan Basrah. Mudah-mudahan dengan ikuti kita pada malam ni, pada kali ini kita dapat maklumat tentang Imam Abil Hasan al-Ash'ari dan Mu'tazilah. Yang kita nak bagi maklumat pada malam ni iaitu siapakah Mu'tazilah dan siapakah Asy'ariyah. Yang kita nak bagi penjelasan supaya kaum ibu, kaum bapa tak keliru di atas lotare, di atas tuduhan kata Imam Abil Hasan al-Ash'ari adalah Mu'tazilah. Kaum ibu, kaum bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita nak bagi dulu maklumat tentang Mu'tazilah. Siapakah Mu'tazilah? Man hum al-Mu'tazilah? Siapakah mereka itu Mu'tazilah? Jadi di sini kita nak bagi huraian ni di atas nak bagi huraian tentang Mu'tazilah belum daripada Asy'ariyah. Kalau kita turut tajuk kita al-farqu bainal asy'ariyah wal mu'tazilah. Wal mu'tazilah. Perbezaan di antara
Asy'ariyah dan Mu'tazilah, pengikut Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Mu'tazilah. Tapi kita nak bagi huraian Mu'tazilah dulu. Atas jalannya lafin wa nashrin musyawwash. Jadi atas jalannya kita nak ambil hak belakang dulu. Nah, kita nak ambil hak belakang dulu, iaitu tentang Mu'tazilah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hormat saya kepada guru-guru saya yang masih ada lagi di kawasan tempat tek kita di petani kita ni. Guru saya masih ada lagi, dan teman-teman saya yang bersama, dan lagi pula anak-anak pelajar dan tok-tok pakir. Supaya kita itu dapat penerangan sikit sebanyak daripada pengisytiharan kita di sini, supaya tak keliru kepada kan ibu kan bapa. Bagi guru-guru kita, bagi baba-baba kita, tokoh-tokoh agama kita, tok guru pondok, tok guru pesantren, tok guru guru bagi sekolah-sekolah saat itu, moga-moga dengan kita dengar ni, kita boleh ambil buat huraian kepada anak-anak kita, buat huraian kepada murid-murid kita pula, tok-tok pakir kita. Tapi saya yakin bahawa guru pondok, guru pesantren, guru sekolah lebih detail daripada saya lagi, lebih luas maklumatnya dan ilmunya, lebih banyak lagi. Cuma kita nak bagi huraian ni, kita bimbang takut-takut kepada anak-anak kita dan pelajar-pelajar kita, tok-tok pakir kita, takut keliru di atas lotare, di atas tuduhan bahawa Imam Abil Hasan Al-Asy'ari ialah Mu'tazilah. Sebenarnya Imam Abil Hasan Al-Asy'ari bukan Mu'tazilah. Imam Abil Hasan Al-Asy'ari iaitu tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, siapakah Mu'tazilah? Saya nak bagi maklumat tentang Mu'tazilah dulu. Supaya kita itu boleh ambil fahami daripada huraian kita di sini. Siapakah Mu'tazilah? Manhum Mu'tazilah? Jadi Mu'tazilah ni kita boleh tahu pengasas Mu'tazilah sebagai orang pertama yang yang menimbulkan satu firqah ni, yang menimbulkan orang hak mulai keluar pegangan macam ni, ataupun berjalan di atas jalan ni, iaitu kena kepada Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Jadi Wasil bin Atha ni, orang di dalam kurung dua. Wasil bin Atha ni orang di dalam kurung dua. Orang di dalam kurung dua ni, Wasil bin Atha ni, dia ni, kunyah dia iaitu Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah Wasil bin Atha ni. Dia ni semasa daulah Umayyah. Kita sudah mengetahui bahawa daulah Umayyah ni lepas daripada Khulafair Rasyidin, lepas daripada Khalifah 4, maka disambungi oleh daulah Umayyah. Maknanya kerajaan ataupun orang panggil kekuatan Islam masa tu lepas daripada Khulafaur Rasyidin jatuh, maka disambung oleh daulah Umayyah. Daulah Umayyah mulai daripada tahun 41 Hijriyah sehingga sampainya 132 Hijriyah. Maka Wasil bin Atha ni dia timbulnya masa daulah Umayyah. Yang saya nak cerita di sini, nak royak kata Wasil bin Atha ni, kunyah dia Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah, dan dia ni daripada keturunan Makhzumi. Makhzumi ni daripada kabilah Kinanah. Kabilah Kinanah ni daripada kawasan Hijazi lah, daripada kawasan Mekah dululah. Jadi dia ni, peranak ke dia, dia ni tu sudah meninggal dunia pada tahun 131. 131. Dia meninggal dunia pada tahun 131 Hijriyah. Dia ni adalah salah satu daripada murid Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia anak murid kepada Imam Al-Hasan Al-Basri.
Jadi Hasan Basri selaku guru dia dan dia selaku anak murid kepada Al-Hasan Al-Basri. Jadi Hasan Basri ini meninggal dunia pada tahun 110. Dia meninggal dunia pada tahun 110. Orang dalam korong yang kedua. Korong yang kedua maknanya korong ni korong salaf. Korong salaf yang mana kita gelar korong ni iaitu korong salafus salih. Dia salah satu daripada tokoh tabi'in. Hasan Al-Basri ni salah satu daripada tokoh tabi'in dan dia selakunya imam Ahlus Sunnah wal Jamaah masa dia. Maka anak murid dia ramai-ramai duk belajar dengan dia, duk mengaji dengan dia dan dia hak itu ilmu banyak. Hasan Basri ni ilmu banyak. Salah satu daripada anak murid dia nama Wasil bin Atha yang kita akan cerita. Wasil bin Atha ni yang kita akan cerita iaitu tokoh Mu'tazilah. Sebagai pengasas Mu'tazilah ataupun muassis Mu'tazilah. Nama dia Wasil bin Atha ataupun Abu Hudzaifah kunyah dia. Maka Wasil bin Atha ni ada mengaji bersama dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni bukan dia biasa. Dia ni anak murid kepada sahabah radhiyallahu anhum. Sahabah yang sangat-sangat mulia. Yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu kena kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, guru kepada Hasan Al-Basri. Guru kepada Hasan Al-Basri iaitu seorang sahabah radhiyallahu anhu iaitu kena kepada Anas bin Malik iaitu khadam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Guru bagi Hasan Al-Basri salah satunya. Yang kedua guru bagi Hasan Al-Basri ni, Hasan Basri ni dia ni lapis tabi'in. Lapis tabi'in, dia ni daripada golongan tabi'in. Tapi dia sempat dia itu masa mengaji belajar bersama dengan sahabah-sahabah yang mulia. Salah satu yang saya sebut iaitu Imam Ali karramallahu wajhah, Imam Ali radhiyallahu anhu iaitu menantu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib guru bagi Hasan Al-Basri dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun guru bagi Hasan Al-Basri. Bukan biasa. Jadi guru dia tu tokoh daripada sahabah radhiyallahu anhuma. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Hasan Al-Basri ni dia ni tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah masa tabi'in dan dia ni masa kerajaan Umawi. Dia dengan masa kerajaan Umawi. Dia boleh sebar, boleh dia itu izdihar dengan maknanya dia boleh sebar ilmu pengetahuan dalam masa Umawi. Masa kerajaan Umayyah lepas pada Umayyah 132 tahun 132 Hijriyah ni timur pula kerajaan Abbasiyah. Jadi di sini yang kita nak bagi maklumat kepada kaum ibu, kaum bapa, muslimin, muslimat yang mana kita sedang mengikuti majlis talimi kita ni. Nak royak kata Hasan Al-Basri ni, dia boleh sebar ilmu pengetahuan. Dalam ramai-ramai anak murid dia tu, ada seorang, nama dia Wasil bin Atha yang akan jadi, tokoh Mu'tazilah, yang akan jadi pengasas Mu'tazilah. Itu dia, yang akan jadi pengasas Mu'tazilah. Itu dia Wasil bin Atha ataupun Abu Hudzaifah. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Wasil bin Atha ni duk ngaji bersama dengan tok guru dia Hasan Al-Basri ni. Hasan Al-Basri ni nama dia Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Al-Basri itu nama dia. Jadi manakala dia duk mengaji dengan guru dia ni, kih dia nak jadi Mu'tazilah, kih dia nak keluar tubik daripada guru dia nya. Masalahnya iaitu masalah besarnya iaitu murtakibil kabirah. Buku hak besarnya murtakibil kabirah. Sebab nak jadi keluar tubik daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ni nak royak kata Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai golongan yang pertama, orang panggil golongan yang diakui, jamaah yang diakui oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijamini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Sebab ya kita tahu daripada ayat Al-Quran dan kita dapat dengar daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ayat kata, nah, Islam saat itu akan pecah kepada 73 golongan. Nah, sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidatan. Sebab itulah sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manin najiyatu ya Rasulullah?" Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Ana alaihi, barang yang aku berjalan di atasnya dan sahabat-sahabatku. Maka aku tu as-sunnah. Sahabat-sahabat wal jamaah. Wa ashabi wal jamaah. Dan dalam ayat, dalam surah Yusuf, ayat 108, Allah berfirman, Qul hadhihi sabili. Kata olehmu ya Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalananku. Ad'u ilallahi ala basiratin, aku berdakwah kepada Allah di atas yang yakin. Ana wa manittaba'ani, aku dan mereka-mereka yang ikut akan daku. Surah Yusuf ayat 108. Ana wa manittaba'ani, ana as-sunnah wa manittaba'ani wal jamaah. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Maka ahlus sunnah wal jamaah, kita tahu dah kata ahlus sunnah wal jamaah ni, iaitu satu golongan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada masa dia sehingga sampai masa kita sekarang dan sehingga sampai hari kiamat. Sehingga sampai hari kiamat. Maka di celah-celah tu akan pecah firqah-firqah. Nah, pecah firqah-firqah. Nah, kita nak tahu banyaklah firqah-firqah, nak tengok di dalam al-farqu bainal firaq, ataupun kita nak tengok di dalam al-milal wan nihal, kita nak tengok dalam jamaah Islamiyah, nak tengok di mana tempat saja boleh tengok. Kau ibu kan bapa muslimin muslimat, kalau kita nak penjelasan tentang firaq al-Islamiyah banyak sangat. Nah, maklumat dia banyak sangat. Itu dia. Maka di sini muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang kita duk cerita di sini nak ayat kata mari masa tabi'in timurnya Hasan Al-Basri, dan Hasan Al-Basri ini dia sempat belajar, dia mengaji bersama dengan Imam Ali. Nah, radhiyallahu anhu, menantu kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhu Anas bin Malik. Maka dia alim, dia boleh sebar ilmu pengetahuan masa dia. Nah, masa tu masa kerajaan Umayyah, masa tu boleh sebar itu. Salah satu daripada murid dia, nama dia Wasil bin Atha yang kita duk cerita ni. Nah, Wasil bin Atha. Jadi Wasil bin Atha ni bukunya, kisahnya sikit sangat ya. Tentang murtakibil kabirah, tentangnya orang yang mengerjakan dosa besar. Orang kerja dosa besar ni apa hukum dia? Itu sebab-sebab nak keluar daripada guru. Nah, sebab-sebab nak keluar daripada guru, sebab-sebab nak timbulnya firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah ni orang panggil isim fa'il daripada maddah i'tazala ya'tazilu i'tizalan. Nah, i'tazala ya'tazilu i'tizalan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Atas wazan, atas maddahnya iaitu wazan sulasi mazid tambah 2 huruf. Nah, sulasi mazid tambah 2 huruf iaitu kena kepada wazan ifta'ala. I'tazala ya'tazilu i'tizalan mu'tazilun mu'tazalun. Mu'tazilun daripada i'tizal. I'tizal dengan maknanya asing diri. Asing diri, cerah diri, keluar diri daripada guru. Nak keluar diri daripada guru, nak tubik daripada guru, nak becek daripada guru. Nak pesong, nak asing daripada guru. Nak keluar daripada guru. Sebab dia anak murid kepada Hasan Al-Basri, tapi dia nak keluar daripada guru dia. Kerana apa? Kerana guru dia hak itu hukum tak secocok dengan kehendak dia.
Tentang murtakibil kabirah, tentang orang yang mengerjakan dosa besar. Orang hak kerja dosa besar, orang hak buat kerja fasik, kerja dosa besar ni apa hukum? Itu dia. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya kita boleh tahu jelas dan nyata kata Mu'tazilah tu siapa dan Asy'ariyah tu siapa. Kalaulah kita tak tahu, tak tahu selok belok, latar belakang Mu'tazilah kita tak tahu, kita letak ikut kita tengok Asy'ariyah, kita tengok pengikut-pengikut Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, kita kata, kita letak, kita bagi tuduhan, kita kata tu Mu'tazilah. Puak ni puak Mu'tazilah. Kita kata ikut sebab apa? Sebab kita tak tahu. Bila kita tahu, ni pegangan Mu'tazilah. Cara pegangan dia, akidah dia, usul asal dia dan cara dia saat ni tu, kaedah dia pakai. Kita tahu tak apa, kita tak pergi karut. Tidak, jadi kita duk letak, kita duk bagi tuduhan kepada Asy'ariyah, kita gelarnya Mu'tazilah. Tu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi di sini kita nak royak penjelasan kata Mu'tazilah ni gapo hak tak serupa dengan Asy'ariyah. Hak tak serupa dengan Asy'ariyah, Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah hak tak serupa dengan Asy'ariyah, tak serupa dengan pengikut Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Hak tak serupa tu betul mana? Al-umur al-ikhtilafiyah. Al-ikhtilafiyah, umur al-ikhtilafiyah ni betul mana? Saya nak royak 2-3 contoh. Masa nak sempat tak sempat, kita nak turut masa juga ni. Sebagai pekerjaan yang pertama, sebagai perkara hak ikhtilaf, sebagai ikhtilaf yang pertama hak ni tu, iaitu usulul aqidah. Usulul aqidah. Jadi rukun Islam dia, usul dia berapa? 5. Supaya kita juga. Kita rukun Islam kita 5. Yang mana di dalam matan hadis sebut bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadhana. 5. Maknanya rukun Islam ada 5. 1 mengucap 2 kalimah syahadat, 2 menunaikan sembahyang, 3 mengeluarkan zakat, 4 haji, 5 puasa bulan Ramadan. Haji ni bagi mereka yang kuasa. Jadi 5 rukun hak kita. Maka usul bagi Mu'tazilah 5 juga. Tu nak royak kata betul mana hak tak serupa. Mula-mula sekali Mu'tazilah hak tak serupa dengan kita, usul dia mana? 5. Yang pertama at-tauhid. Mu'tazilah at-tauhid. Tauhid tu tak ada gapo. Kita pun pergi tauhid juga. Allah satu. Menyatukan Allah. Menyatukan Allah, at-tauhid. Yang kedua al-adl. Al-adl dengan maknanya adil. Allah ni adil. Al-adl, adil. Yang ketiga al-manzilatu bainal manzilataini. Al-manzilatu bainal manzilataini. Rukun yang ketiga. Rukun yang keempat al-wa'du wal wa'id. Wa'ad dan wa'id yang keempat. Yang kelima al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini adalah usul Mu'tazilah. Ini adalah rukun-rukun Mu'tazilah. Ada 5 rukun. Tak serupa dengan kita. Sebab itulah kita nak letak demo tu Mu'tazilah. Tu Asy'ariyah puak duk mengikut Imam Abil Hasan Al-Asy'ari ni Mu'tazilah belaka ni. Kita nya kata itu takut orang seka kita jahil murakkab. Sebab sikit yang kita tak tahu jadi murakkab. Jadi kau banyak. Sebab itulah kita jadi jelas. Kata itu itu adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah dia pergi usul 5 ni. Tak serupa. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadhana. Itu dia. Kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Tak serupa dah. Maka usul dia ni,
Nah, yang pertama at-tauhid, yang kedua al-adl, yang ketiga al-manzilatu bainal manzilataini. Kita nak bahas hak ni. Al-manzilatu bainal manzilataini. Apa tu? Ni kih. Nah, rukun hak yang ketiga ni lah kih. Nah, Wasil bin Atha keluar daripada gurunya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Ia keluar daripada guru dia Hasan Al-Basri. Apa tu? Bukunya Murtakibil Kabirah. Bagi orang yang mengerjakan dosa besar. Gapo mengerjakan dosa besar? Kita tengok kerja dosa besar. Nah, kerja dosa besar, kerja dosa besar ni kadang-kadang ada had, kadang-kadang tidak ada had. Nah, seperti kita kata zina, bunuh orang, dan lagi pula minum arak. Banyak perkara lah, makan harta bil batil. Jadi nak royak kata, perkara hak dosa besar ni. Di sisi Mu'tazilah dia apa hukum? Di sisi kita Asy'ariyah apa hukum? Tak sama. Nah, tak sama. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mengerjakan dosa besar, murtakibil kabirah, orang hak kerja dosa besar ni, orang ni masih jadi mukmin. Dia dah jadi mukmin situ, dia jadi orang beriman lagi lah. Tapi naqisul iman. Tapi dia, iman dia tu kurang. Dia mukmin tapi kurang iman dia. Tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah masih lagi mukmin tapi naqisul iman. Dia kurang iman. Tu dia. Ada pun satu golongan daripada Murji'ah. Murji'ah dia kata mukmin kamilul iman. Orang ni mukmin, orang kerja dosa besar ni mukmin tapi sepenuh iman dia. Murji'ah. Dia hukum sepenuh iman. Demon ning nah masih lagi mukmin dan sepenuh pula iman dia. Jadi peling dah lah. Tak serupa dengan kita tu satu golongan Murji'ah. Satu firqah. Satu puak daripada golongan Murji'ah. Dia kata orang hak kerja dosa besar masih lagi mukmin dan iman dia sepenuh. Gi pula. Gi tengok golongan Khawarij. Golongan Khawarij. Khawarij ni dia kata kufrun, orang hak kerja dosa besar hukum kufur lalu dah. Tengok Khawarij. Nah, Khawarij ni hukum kufur lalu dah. Khawarij ni orang keluar daripada imam. Nah, keluar daripada imam orang panggil orang Khawarij. Ada setengah kata keluar daripada Syiah, ada setengah kata keluar daripada tu, keluar daripada sini. Tak apalah kita mengerti kata Khawarij ni dalam akidah dia pegangnya bagi murtakibil kabirah, orang hak kerja dosa besar, iaitu kufrun, kufur, dia hukum kufur. Tak sujud pada berhala. Nah, tak ada syirik dengan Tuhan pun, bila kerja dosa besar maka ia hukum kufur. Bila kufur, khalidun finnar. Orang ni kufur ni, orang kerja dosa besar ni khalidun finnar. Apa? Kekal di dalam neraka. Masuk neraka kekal. Tu Khawarij. Khawarij ni banyak kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Yang mana berkata oleh Syahrustani ni, dia kata wa kibar firaq al-Khawarij ni setengah daripada Azarikah. Nah, dia kata tokoh hak besar-besar Khawarij ni ada ni semua. Ada ni. Setengah daripada Azarikah, Najdat, Safriyah, dan lagi pula Ajaridah, dan lagi pula Ibadiyah, dan lagi pula Tha'alabah. Ni Khawarij saja. Supaya Syiah pun banyak. Nak royak kata golongi siapa Nabi sebut pecah kepada 73 ni. Ya, kita boleh tengok di hari ni berpuluh puak. Islam semua tu duk mengaku kata mereka itulah yang betul. Ni nak royak kata Khawarij ni, ia hukum orang yang mengerjakan dosa besar, hukumnya kufrun. Lepas tu khalidun finnar. Demon ni kekal di dalam neraka. Tu dia. Lepas kita nak mari tengok Mu'tazilah.
Mu'tazilah kata orang yang mengerjakan dosa besar, ataupun bahasa Arab dia panggil murtakibil kabirah. Orang yang kerja dosa besar tu. Di sisi Mu'tazilah, orang ni al-manzilatu bainal manzilataini. Boleh duduk di satu tempat di antara dua tempat. Mana di antara dua tempat? Di antara syurga dan di antara neraka. Di antara syurga dengan neraka hak ni tu ada satu tempat nama dia Al-A'raf. Ada setengah kata al-manzilatu bainal manzilataini, duduk di antara iman dan kufur. Bainal manzilataini ni bainal iman wal kufr. Nah, jadi nak royak kata di sini kita boleh reti kata orang hak kerja dosa besar Tuhan letak satu tempat di antara syurga dan neraka. Nama satu tempat ni dia panggil Al-A'raf. Tempat yang ahlul fatrah Tuhan akan letak di situ. Ahlul fatrah iaitu mereka yang putus daripada dakwah rasul-rasul, dakwah nabi-nabi. Nah, tidak sapa dakwah rasul, dakwah nabi yang itu tak sapa kepada satu kaum ni, maka kaum ni dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu, maka bila dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala, dia buat maksiat pun tak kira dosa, dia buat kebajikan pun tak kira pahala, kerana dia putus daripada nabi, putus daripada rasul, putus daripada dakwah agama, maka dia panggil ahlul fatrah. Digelarkan mereka itu ahlul fatrah. Maka ahlul fatrah selamat dia. Sebab dalam ayat Al-Quran dia kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak azabkan mereka sehingga kami bangkitkan rasul. Masa tu tidak ada rasul, maka dia selamat. Tidak kira salah, tidak kira kebaikan. Kejahatan tidak kira, dan kebaikan pun tidak kira masa tu. Seperti masa di antara Nabi Isa alaihi salam nak mari kepada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya 1000 tahun, ada setengah riwayat kata 900 tahun, ada setengah kata 500 tahun. Ala kulli hal nak riwayat kata masa tu masa yang putus dakwah agama, maka digelarkan ahlul fatrah. Maka ahlul fatrah ni akhirat esok dia duduk di satu padang nama dia Al-A'raf. Nah, Al-A'raf di antara syurga dan neraka. Maka Mu'tazilah kata mereka yang mengerjakan dosa besar, mereka itu Tuhan letak satu tempat al-manzilatu bainal manzilataini. Boleh duduk di satu tempat di antara dua tempat. Iaitu Al-A'raf yang kita duk cerita di sini. Itu sebagai usul yang ketiga. Itu kan ibu, kan bapa, muslimin muslimat, kita boleh kenal Mu'tazilah. Boleh kenal Mu'tazilah. Kalau kita tak kenal Mu'tazilah, kita tengok Asy'ariyah, kita tengok pengikut Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, kita kata puak Mu'tazilah saja tu. Ni orang panggil jahil murakkab. Jahil murakkab. Sebab apa? Sebab kita tak kenal mahiyah orang, kita tak kenal latar belakang orang, kita pergi kata Mu'tazilah. Bukan Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi, dua-dua ni di atas aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu dia, supaya kan ibu, kan bapa dan anak-anak pelajar kita, tok-tok pakir, penuntut ilmu semua tidak keliru di atas fahami. Takut keturuk tuduhan, turuk lotaran daripada YouTube, daripada klik-klik hodok hantar mari semua tu. Jadi kita kena ada pendirian kita kena ada mauqif kita kena ada maklumat tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah Mu'tazilah yang saya duk bagi penjelasan di sini. Kan ibu, kan bapa yang dirahmati Allah, itu adalah sebagai pokok yang kedua yang kita bagi maklumat di sini, nak royak atau pekerjaan yang tidak serupa di antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Asy'ariyah. Dan perkara yang tiga, kaum muslimin muslimat, apa hak tak serupa? Kita mari tengok azabul qabri, azab kubur. Azab kubur ni, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Mu'tazilah dia tak percaya azab kubur. Mu'tazilah dia tak percaya azab kubur.
Nah, dia tak percaya azab kubur. Kita percaya azab kubur. Tengok kita, Nabi SAW suruh kita berdoa di akhir tasyahud kita. Nah, Allahumma a'inni a'udzubika min azabi jahannama wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ana masihid dajjal. Nak ayat kata Nabi besar kita SAW suruh kita baca. Nah, tiap-tiap kita baca tasyahud kan itu di belakang tasyahud akhir, bacalah doa tu. Maknanya minta jauh daripada neraka jahanam, dan minta jauh daripada azab kubur, dan minta jauh daripada fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah masih dajjal. Jelas dan nyata kita dengar daripada hadis tu. Dan hadis satu lagi yang Nabi hak itu berjalan di satu kubur hak itu. Nabi kata, nah, sesungguhnya dua kubur ni yu'adzaban ni. Nah, wa ma yu'adzaban fi kabirin. Jadi apakah sebab diazabkan mereka itu begitu besar ni? Nabi kata ahaduhuma lam yastabri minal baul. Nah, demon ini tidak istibrak daripada kencing dia. Wal akhir hak ni yamshi bin namimah. Hak ni duk jalan duk ngacung haure, duk kecek haure gapo. Nak ayat kata, maka Nabi suruh sahabat dia ambil. Nah, dia ambil daun tamar, nah, daun kurma hak ni tu, Nabi pun belah, suruh sahabat belah. Suruh sahabat belah pergi pocok. Nabi kata la'allahuma yukhaffifa ma lam yaibasa. Mudah-mudahan kedua-dua ni boleh meringankan selama mana tidak kering. Tu nak ayat kata salah satu daripada azab kubur saat itu ada. Tapi Mu'tazilah dia tak percaya azab kubur. Dia tak percaya azab kubur, dia mengeluarkan satu ayat daripada Al-Quran. Dia kata dalam ayat Al-Quran dalam surah Yasin, dalam ayat 52, Allah berfirman di dalam ayat, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, wa sadaqal mursalun. Jadi di sini nak ayat kata qalu ya wailana, jadi Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan di atas perkataan mereka itu. Siapa mereka itu? Kena kepada ahli-ahli kubur yang bangkit daripada kubur. Bila malaikat Israfil siup sunai sangkakala. Nah, siup sunai sangkakala bunyi macam mana wallahu taala alam lah, cuma kita nak sebut sini. Misalnya malaikat Israfil siup sunai sangkakala, pep siup sunai. Nah, tapi bunyi mana wallahu taala alam. Nak ayat tu apabila siup sunah ni daripada orang hak sudah meninggal dunia, orang hak dah hidup lagi tu mati habis. Mati habis. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut, mati habis. Siup sunah sangkakala yang kedua, semua bangkit. Semua tu bangkit. Nah, berapa puluh tahun, ada setengah kata 40 tahun pula lepas pada tu berapa tu. Hak tu di atas bahasa, di atas faham pula lah. Cuma nak rakyat kata bila bangkit daripada mati tu, ahli kubur semua tu. Nah, ahli kubur dan mereka yang hidup tu. Nah, mereka hidup daripada kubur, hidup daripada mati, di mana tempat saja dalam laut, celah-celah bukit, di mana tempat saja yang hidup tu. Dia kata qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Tu dalam surah Yasin ayat 52. Jadi kata mereka itu ya wailana. Oh, suwelah kita. Suwelah kita. Nah, man ba'athana mim marqadina. Siapa pandai-pandai bangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Buat apa tu? Kerana bila bangkit mari boleh tengok kehebatan, kebesaran yaum sa'ah, boleh tengok kebesaran hari kiamat. Hari kiamat ni hari haru-hara, hari yang runtuh segala-gala, hari yang rosak. Nah, segala-gala boleh tengok segala perkara rosak dan bumi digulung.
Nah, bukit buka rutuh. Nak royak kata hari rusak ni sangat-sangat takut dan sangat-sangat gerung. Sehingga ahli kubur hak ni tu, mereka bangkit daripada kematian tu, dia kata qalu ya wailana. Kata mereka itu ahli yang bangkit daripada kematian hak ni tu, ya wailana, suwelah bagi kita ni, suwelah kita ni. Man ba'athana mim marqadina? Siapa pandai-pandai duk bangkit kita daripada tempat tidur kita, daripada tempat duduk kita ni? Nak royak tanah. Ya nak royak kata, maknanya duduk le kubur sedap. Faham tu? Sebab apa? Sebab bang mari tengok ketakutan ni. Oh, pandai-pandai giduk gerakku. Giduk bangkitku tubik daripada tidur, tubik daripada tempat tidur ni. Aku tidur molek-molek. Maknanya tak ada azab. Ni Mu'tazilah. Mu'tazilah cara pegang dia. Cara pegang dia. Nampak kat dia dah. Ni nak ayat atau Mu'tazilah. Dan lagi pula ia berdasar pada ayat kata, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ia berdasar dengan ayat ni pula. Ia berdasar dengan ayat ni kata mana? Ia kata orang nak kena azab Allah Subhanahu Wa Taala kena terima surat catatan dulu. Terima surat dulu baru boleh azab, baru boleh dapat kebaikan, boleh dapat kejahatan, boleh dapat balasan baik, balasan jahat lepas daripada terima surat catatan. Adapun duduk dalam kubur tak terima lagi surat, apa azab ni mana? Baik tu, haning Mu'tazilah. Pas kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kita pergi gini tak? Tak. Ada tu nak panggil Mu'tazilah tak leh. Kita tengok Asy'ariyah, Mu'tazilah. Akidah tak serupa dah. Kita tahu dah akidah Mu'tazilah macam mana, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah macam mana. Kita nak panggil Mu'tazilah tak. Bab tu nak jelas. Kita kecek jelas. Kita hurai jelas. Kita bagi kenyataan saat ni tu jelas. Semua ada ni. Dalam ni ada ni. Milal wan nihal. Semua orang ada kitab-kitab macam ni. Akidah Usuluddin Islami pun ada, bahasa Huraya dia, Aunul Murid pun ada. Oh, kitab bukan nak royak atau bukan sini saja dak kitab, di mana-mana pun kitab banyak. Kita buka tengok dalam kitab je. Kita jangan lota kata ikut rasa nak kata, turut nafsu kita nak sedap mulut kita, jangan kata gitu. Jadi orang kenal kita kata demoning masih lagi jahil tentang akidah firaq Islamiyah. Sebab akidah firaq Islamiyah dia jelas dan nyata. Jelas dan nyata. Tu kau ibu kau bapa yang dirahmati Allah supaya kita ni tu tak keliru di dalam fahami kita. Tu dia. Maka di sini ayat yang saya sebut tadi iaitu ayat di dalam surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq, jadi kita pergi buka tengok di dalam ayat Al-Insyiqaq sana itu, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Mereka yang terima surat catatan di sebelah belakang, fasawfa yad'u subura. Maka dia pun mengeluhlah di atas diri dia itu, dia pun katalah atas diri dia, yad'u subura, maknanya halaktu, rusaklah aku bila terima surat catatan sebelah kiri ni. Rusaklah aku, siap dah lah aku. Tu. Penat dah lah aku kali ni, sudah dah lah aku kali ni. Celakalah aku sekali ni. Tu. Lepas tu wa yasla sa'ira. Jadi api neraka pula nak bakar dia. Tu nak royak kata lepas pada terima surat catatan. Orang panggil nak pergi bakar dengan api neraka. Terima surat catatan sebelah kebajikan, dia hak itu serenok dengan ahli keluarga dia, ahli syurga, ahli pa tu. Tu nak royak kata lepas pada terima surat. Paduk dalam kubur mana terima surat? Tu Mu'tazilah, pegangnya Mu'tazilah. Faham molek dia. Kita tengok pula sebagai pokok yang sebagai pokok yang keempat pula. Pokok yang keempat ni iaitu ru'yatullah. Mu'tazilah. Cara pegang dia ru'yatullah ni dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang lihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tilik zat Allah Subhanahu Wa Taala, nak lihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ni orang panggil lihat basariyah.
Lihat dengan mata kepala kita, bukan lihat qalbiyah dak. Nah, bukan lihat dengan mata hati dak. Lihat dengan mata lendir kita ni selalu dah. Dengan mata kepala kita selalu dah, mata hak duk dalam kepala kita ni. Bukan mata hati dak. Nah. Sebab apa? Sebab dia orang panggil ru'yah ni. Kalulah dia mutaaddi dengan ilah, dengan maknanya tengok dengan mata ni, dengan mata basariyah ni. Nah, dengan mata lendir ni. Kalau mutaaddi dengan fi, hak tu lihat dengan mata hati. Nah, lihat dengan mata hati. Sebab tu ru'yah kita nak tengok dia mutaaddi dengan gapo? Mutaaddi dengan ilah ke mutaaddi dengan fi? Hak ni, nah, kita pegangnya, kita boleh tengok zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Nah, di dalam syurga kita boleh tengok zat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kita berdasarkan kepada ayat yang Allah firman di dalam ayatnya, wujuhun yauma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nazirah ila rabbiha. Ila tu orang panggil takdim. Nazirah tu, nah, amil dia takhir. Ila rabbiha, ma'mul dia takdim, di atas amil. Kita tengok di sini, nak ayat kata ila rabbiha nazirah. Naziratun ila rabbiha, tilik kepada Tuhan. Wujuhun yauma izin nadhirah. Muka-muka mereka itu ahli syurga, yauma izin pada hari itu maknanya hari kita duk berhimpun di pada mahsyar. Pada mahsyar iaitu padang berhimpun. Nah, tempat kita hak itu berhimpun di pada mahsyar tu. Mahsyar dengan maknanya makanul hasyr. Tempat berhimpun. Nah, tempat berhimpun. Jadi kita berhimpun di situ apabila terima surat catatan di sebelah kanan, kita pun serenuk. Nah, kan ibu, kan bapa, pakak duk serenuk lah kerana kita ahli syurga ni terima surat catatan di sebelah kanan itu, wujuhun yauma izin nadhirah. Muka-muka mereka itu pada hari itu, berhimpun di pada mahsyar, nadhirah, berseri. Berseri dengan maknanya air muka serenuk, duduk sedap lah di situ. Nah, di atas katil, di atas tempat duduk. Nah, yang Allah sedia kepada ahli syurga itu, wujuhun yauma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Sebab apa? Sebab dia tahu kata dia ni nak boleh tengok nikmat Allah Subhanahu nak boleh tengok zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Serenuk dah belai-belai, tak ada boleh tengok lagi. Duk serenuk dah belai-belai. Maka Mu'tazilah dia kata tak boleh tengok. Mu'tazilah dia kata tak boleh tengok zat Tuhan ni. Sebab apa? Sebab dia berdasar kepada ayat Al-Quran. Nah, ayatnya di dalam surah Al-An'am. Nah, surah Al-An'am ayatnya 103. Mu'tazilah kata tak boleh tengok zat Tuhan. Mana? Berdasar pada ayat kata la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La yudrikul absar, tidak boleh lihat. Tidak dapat la tudrikuhul absar, tidak dapat akan Allah oleh oleh ampunyai mata-mata. Maknanya mata yang tak boleh tengok zat Tuhan. Wa huwa yudrikul absar, wa huwa, dan ia Allah boleh tengok. Maknanya Allah boleh tengok kita tak boleh tengok Allah. Dalam ayat. Dan lagi pula itu adalah dalil nakli. Dalil hak nakal daripada Al-Quran. Maka dia guna dalil akal pula. Dalil akal ni kita sudah i'tiqad bahawa Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Allah tidak bertempat, lazim daripada tidak bertempat, tidak berjihad. Mu'tazilah kata. Kita kata itu juga. Bila kata Allah tidak bertempat dan tidak berjihad, apa boleh tengok tak? Mu'tazilah kata tak boleh tengok ngah. Sebab kalau boleh tengok, mesti bertempat. Dan mesti berjihad. Jihad depan. Bertempat di depan kita tu. Tu Mu'tazilah. Tengok Mu'tazilah, bijak cara guna akal. Pak kita pula Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh tengok. Sebab dalam ayat Quran
Berdalil kata ila rabbiha nazirah. Nah, kepada Tuhannya, Tuhan muka-muka tadi tu nazirah. Boleh tilik, boleh tengok. Tengok di sini, tengok basariyah ni, tengok dengan mata kepala. Sebab apa? Sebab ia ibarat dengan ilah yang kita duk cerita ni. Pas tengok sebelah mana? Sebab dia tengok mesti kena ada sebelah depan. Bila sebelah depan tu jihad. Mu'tazilah ya hujah mari kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah jawab kata la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita nak qiyas. Nah, alam akhirat dengan alam dunia tidak boleh qiyas sama sekali. Dalam rupa mana? Wallahu ta'ala a'lam. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Rupa mana Allah nak kita boleh tengok? Wallahu ta'ala a'lam. Itu dia. Padahal ayat banyak. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, tu nak ayat kata siapa harap-harap nak berjumpakan Allah, suruh kerja, suruh amal yang baik, amal yang soleh. Tu banyak ayat-ayat sebut jumpa dengan Allah. Dan lagi pula, nah, tengok zat Allah gapo tu, nak ayat kata sudah jelas. Jadi di sini kita boleh tahu kata Mu'tazilah tidak serupa. Nah, cara pegang akidah dia dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah. Dan lagi pula, masa kita jalan kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Nah, moga-moga kita dapat jelas bahawa Mu'tazilah tidak serupa dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah bukan Asy'ariyah dan Asy'ariyah bukan Mu'tazilah. Nah, dua ni orang panggil bukan umum khusus, bukan gitu dak, bahkan mustaqil. Mu'tazilah mustaqillah, Asy'ariyah mustaqillah. Itu dia. Nah, ayat kata di sini tentang sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berpegang bahawa Allah itu bersifat. Maka sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat kesempurnaan bagi zat Allah Subhanahu wa taala banyak. Tak kuasa kita nak bilang. Tapi yang kita hafal 20 sifat, yang kita hafal 13 sifat itu supaya nak bagi lepas. Nak lepas daripada muqallid. Sudah lepas daripada muqallid, sudah kemas dah i'tikad kita, akidah kita. Kalaulah kita ingat 20 sifat, kita nak tahu banyak lagi, silakan. Itu dia. 20 sifat sudah kemas. 13 sifat sudah kemas. Itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah. 13 sifat di atas jalanan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, 20 sifat iaitu Abu Mansur Al-Maturidi. 20 sifat terdiri daripada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Di sisi Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau di sisi Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, dia tidak isbat sifat ma'nawiyah 7. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dia tidak isbat 7 sifat ni. Yang ia isbat 13 saja. Sifat nafsiyah 1, sifat wujud, sifat salbiyah 5, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Sifat ma'ani 7, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sam'un, basarun, kalamun. 13 sifat. Itu dia. Maka sifat yang kita sebut di sini, sifat yang adanya sifat wujudiyah. Iaitu 3 pula. Ulama yang membahagikan 3 pula. Sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa taala membagi 3. Terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama sifat wujudiyah. Yang kedua sifat thubutiyah. Yang ketiga sifat adamiyah. Adamiyah, wujudiyah, thubutiyah, adamiyah.
Maka kita nak mari faham sifat wujudiyah. Sifat wujudiyah ni ada 7. Qudrah, iradah, ilmun, haya, sam'un, basarun, kalamun. 7 sifat ni dia panggil sifat ma'ani. Nah, sifat qudrat, sifat maknan, iradah, sifat maknan, ilmun, haya, sifat maknan, sam'un, basarun, kalamun, sifat ma'anan. Campur maknan semua tu jadi ma'ani. Sifat ma'ani, sifat wujudiyah, sifat yang ada. Maka Mu'tazilah dia menafikan sifat. Dia menafikan sifat 7 sifat ni. Allah tidak ada iradah, Allah tidak ada qudrah, Allah tidak ada iradah, Allah tidak ada ilmun, Allah tidak ada hayat, Allah tidak ada sam'un, Allah tidak ada basarun, Allah tidak ada kalam. Semua tu dia nafi, dia tanfi, dia menafikan sifat 7 sifat. Mu'tazilah menafikan. Menafi itulah dia panggil ta'til. Ta'til ni menafikan. Menafikan 7 sifat, dia ta'tilkan sifat-sifat ma'ani bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Maka digelarkan Mu'tazilah golongan Mu'attilah. Mu'attilah dengan maknanya menafikan sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala. Tu Mu'tazilah. Mu'tazilah yang nafi semua sifat Tuhan. Pas kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah iaitu aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, kita isbat. Kita isbat Allah ada sifat kudrat, ada sifat iradah, ada sifat ilmu, ada sifat hayat, ada sifat sam'un, ada sifat basarun, ada sifat kalamun. Kita isbat. Mu'tazilah ta'til, menafikan segala sifat. Pas supa tak? Tak supa. Wah, tak supa kok anda boleh panggil Asy'ariyah tu Mu'tazilah. Yang panggil gitulah bukan. Akidah tak supa dah. Ni bukan sekarang ni saya dok royak ni dengan masa. Sempat dengan masa saya royak. Banyak tak supa. Bukan sekarang 2 kali dak banyak tak supa. Akidah tak supa. Sebab tu kita nak kata Asy'ariyah ni Jahmiyah. Asy'ariyah ni Mu'tazilah. Dia kata gitu orang zahir, orang kenal kita. Kita jangan orang kenal kita. Kata kita hak ni tu jahilun murakkabun. Kalau jahilun saja tu boleh kira lagi, murakkabun ni berat. Berat tu. Tu dia. Sebab tu saya duk royak berjelas di sini kepada anak-anak kita, adik-adik kita, nah pelajar-pelajar kita, tok-tok pakir kita, supaya kita hak ni tu ambil penjelasan, kita guna penjelasan tu jadi hujah. Jadi hujah kita. Sebab akidah semua jelas. Kita kena baca di dalam kitab-kitab ni, kita kena baca. Kalau kita tak baca, kita kata kita lotai ikut si. Kita kata ikut dia, kita dengar daripada mulut guru kita tu hak tak kena dah. Kita pergi guna hak tu juga, tak kena juga. Nah, tak kena juga. Sebab itulah kita baca dalam kitab-kitab. Kita baca di dalam hurriyah ulama. Nah, kitab-kitab kutub ni bukan tempat kita saja dak. Di mana tempat saja ada berlaku. Nah, ada berlaku. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang mana saya kecek jadi kasar sikit, harap maaf lah oleh kerana kita nak bagi penjelasan sebenarnya. Tapi apabila lotare mari pedih-pedih sakit-sakit, ya bahasa dia lah. Jadi kita kena tahu rasa. Kata demo pedih, kita pun kena pedih juga. Kena pedih juga sebab jelas sama jelas. Nah, jelas sama jelas. Tu lebih kurang deh. Maka di sini nak royak kata apa boleh Mu'tazilah saat itu dia menafikan sifat. Dia kuih habis sifat Tuhan. Kita kau sifat Tuhan semua tu qudrat, iradah, ilmun, hayat, samu, basar, kalam, semua tu kita sabit ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil sifatun qaimatun, sifatun wujudiyatun qaimatun bi dzatihi taala. Sifat yang wujudiyah yang ada, yang pasti ada. Nah, qaimatun yang ada bi dzatihi taala, di zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ni ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Mu'tazilah dia menafi. Apa boleh dia nafi? Kita nak kita tengok sahabat-sahabat Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani. Bila menafikan sifat, tanfi ia pakar dengan makna ta'til. Ta'til dengan maknanya menafikan sifat. Sifat apa? Sifat ma'ani. Maka menggelarkan Mu'tazilah itu Mu'attilah. Golongan Mu'attilah, sebab ia mentatilkan sifat-sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apa boleh Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Sebab dia berdasarkan kepada kaedah
Nah, kaedah qati'iyah bagi Mu'tazilah dia kata al-qadim. Nah, al-qadim la yakunu illa wahidan. Nah, al-qadim la yakunu illa wahidan fi jami'i jihati. Al-qadim, zat yang bersifat dengan sifat kidam. Zat yang bersifat dengan sifat kidam kena kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saja. Al-qadim. Ada tu. Tu. Zat yang bersifat dengan sifat kidam. Tafsir al-qadim tu. Isim wasaf. Nah, yang bersifat dengan sifat kidam la yakunu, tidak ada illa wahidan, kecuali saya. La yakunu, tidak adalah ia al-qadim hak ni tu illa wahidan, kecuali saya. Wahidan tu orang panggil khabar bagi yakun. Illa tu mulghatun. Adatul istisna mulghatun. Qadim tak ada Tuhan yang sedia, tak ada. Satu saja. Fi jami'i jihatih, pada mana-mana jihad saya. Supaya kita bergeser ya. Mu'tazilah bergeser, kita pun bergeser juga. Bila pergi zat Allah Subhanahu wa ta'ala satu saja yang qadim, mari kecek tentang sifat. Sifat terbahagi pada tiga kita waktu baik tadi. Sifat wujudiyah, sifat thubutiyah, sifat adamiyah. Sifat wujudiyah kena kepada sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmun, hayah, sam'un, basarun, kalamun. Sifat thubutiyah ni sifat hak sungguh, bahasa sungguh ya, hak ni hak ada. Nah, ada lagi pula sungguh. Bila kita kata sifat kudrat tu sifat ada tu bila? Sifat kudrat tu ada tu bila? Ada sedia kala juga. Bila ada sedia kala, maknanya sifat ni pun qadim. Kudrat qadim, iradat qadim, ilmu qadim, hayat qadim, sam'un qadim, basarun qadim, kalamun qadim. Bila qadim, berlawan dengan kaedah dia. Sebab dalam kaedah kata al-qadim la yakunu illa wahidan. Kudrat qadim, iradat qadim, ilmu qadim. Jadi ta'addudul qudamat, berbilang qadim. Bila berbilang qadim, maka berlawan dengan kaedah dia. Bila berlawan dengan kaedah dia, kuih bih. Sifat tak ada sahabat. Kudrat tak ada, iradat tak ada, ilmu tak ada, hayat tak ada, samuk tak ada, basar tak ada, kalam tak ada semua. Yang ada, zat Allah satu saja. Berarti, dia nafi habis sifat Tuhan. Bila dia nafi sifat Tuhan, timbul soalan. Soalan apa? Adakah kita boleh menghukumkan Mu'tazilah itu kufur? Sebab apa? Sebab dia menafikan segala sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tubik dua. Hak mutasyaddid. Nah, kata, setengah-setengah daripada mereka kata kufur. Sebab dia menafikan sifat. Ada setengah-setengah kata tidak kufur. Kita nak menghukumkan kufur tak boleh takfir. Tak boleh takfir. Sebab apa? Sebab kita kena tanya dia dulu. Dia kata kudrat tak ada. Kudrat Tuhan tak ada. Iradat Tuhan tak ada. Kita tanya, alam ni siapa yang menjadikan? Ni, alam ni, kaun. Siapa yang menjadikan? Dia jawab kata Allah. Bila dia jawab kata Allah, Allah nak buat dengan apa? Kudrat tak ada. Allah kudrat tak ada. Iradat tak ada. Dia buat dengan apa? Dia buat dengan zat. Dia lihat dengan zat. Dia dengar dengan zat. Jadi dengan zat semua. Cakap dengan zat. Jadi semua tu zat. Sebab al-qadim la yakunu illa wahidan. Dia nak kuatkan kaedah dia. Kuis semua. Bila dia isbat kata alam semua ni Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan,
Walaupun tidak jadi dengan kudrat, jadi dengan zat, kita nak hukum kufur dia tak boleh. Sebab apa nak kufur dia tak boleh? Sebab dia menafikan sifat, tapi dia tidak menafikan samaratus sifat. Kejadian dia tak ada nafi kali. Kata Allah yang menjadikan. Dia hanya menafikan sifat. Lepas tu, kita nak pergi kupur tak boleh. Sebab dia tanya kelik, mu kupur alasan? Alasan apa? Sebab dalam Quran kata, Tuhan kuasa, apa boleh mu kata Tuhan tak ada kudrat? Tuhan royak dia kuasa, dia tak ada royak, tapi dia ada kudrat. Mana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap suatu qadir, yang kuasa. Bukan dia royak tu dia ada kudrat, dia royak tu dia kuasa. Dalam Quran kita tak nafi Quran ni. Siap kita. Ni Mu'tazilah. Mu'tazilah bukan biasa Mu'tazilah. Baik tu. Ni nak royak kata Mu'tazilah, ia alasan cara dia, tapi dia menafikan sifat, dia tidak menafikan samaratus sifat. Sebab itulah kita tidak mengkufurkan Mu'tazilah. Baik tu. Tu dia. Ni nak royak kata kita isbatkan sifat ma'ani, dia ta'til, dia menafikan sifat ma'ani. Bila menafikan sifat ma'ani, maka digelarkan mereka itu golongan mu'attilah. Sebab dia menta'tilkan sifat. Menafikan sifat saja dia panggil panggil Mu'tazilah. Kalau nafikan zat lagi, sifat lagi, dia panggil Jahmiyah. Tu kena cara pula. Jahmun bin Safwan, balah mana pula akidah dia. Itulah kan ibu, kan bapa dan muslimin muslimat, supaya kita itu boleh ambil penjelasan bahawa Mu'tazilah dengan Asy'ariyah jauh langit bumi. Kita jangan kata Mu'tazilah ialah Asy'ariyah, Asy'ariyah ialah Mu'tazilah. Jangan buat tukar menukar gitu. Jangan buat gitu. Sebab apa? Sebab akidah lain-lain. Langit bumi lain-lain. Faham tu? Ada mau ni isbat, ada mau ni tak isbat. Ada mau ni kata, ada mau ni tak kata. Lepas tu kita jadi gatal sangat sebab apa? Sebab Mu'tazilah takwil, Ahlus Sunnah pun takwil. Mu'tazilah lalu dah. Supaya tu ya Mu'tazilah lalu dah. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah dia takwil ni ibtigha ar-rahmah. Mu'tazilah ni ibtigha al-fitnah. Dalam ayat kata fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah. Itu Mu'tazilah. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ibtigha ar-rahmah. Nak kepada rahmat. Ni orang panggil takwil ni takwil mahmud. Hak ni takwil mazmum, hak ni takwil dicela. Bukan Mu'tazilah saja. Kalulah ayat mutasyabihat kita hurai turut kita, orang panggil takwil tu takwil fitnah ladah, ibtigha al-fitnah ladah. Walaupun kita tak mengaku kata takwil sekalipun, orang panggil ibtigha al-fitnah lalu dah. Tu. Tuhan atas arah. Kita pergi hurai. Tuhan atas arah dengan maknanya Tuhan tepak, Tuhan gitu, Tuhan gini. Nabi tak royak balah tu. Bila Nabi tak royak, kita hidup hurai kita, orang panggil takwil dah tu. Tak mesti Mu'tazilah. Lain daripada Mu'tazilah pun masuk di dalam ibtigha al-fitnah. Tu dia. Ni tengok satu jamaah supaya jamaah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengok kita takwil Mu'tazilah. Mu'tazilah lalu dah. Jangan gaduhlah Mu'tazilah tu. Orang panggil takwil tu tak support dah. Hak nu takwil ibtigha al-fitnah. Hak ni takwil ibtigha ar-rahmah. Tak sama kau ibu kau bapa yang dirahmati Allah. Tu dia. Jadi ala kulli hal nak royak kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Mu'tazilah. Bukan Mu'tazilah. Asy'ariyah bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah kena kepada pengikut Wasil bin Atha. Pengikut iaitu Abu Ali Al-Jubba'i. Tu dia. Demoning ni banyak lagi kalau kita mari kecek di sini tentang masalah solah dan aslah, tentang tahsin takbih, tentang ayat wa kallamallahu Musa taklima, tentang syurga neraka. Panjang. Kau ibu kau bapa yang dirahmati Allah, kalau kita bagi huraian malam ni pening, banyak-banyak ni pening. Sebab itulah kita
Nah, kena sekat ni dulu oleh kerana masa kita sudah pergi jauh dah ni, kita akan sambung semula insya-Allah. Nah, sekiranya kita ada keliru ada gapo, nah kita carilah guru-guru di tempat kita, khususnya guru Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tanyalah mereka supaya kita ambil penjelasan. Saya sekadar lalu saja. Untuk kita nak ambil penjelasan, kita cari guru-guru yang pakar di dalam medan akidah, nah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sekadar inilah kan ibu kan bapa, sekiranya kita nak ikut maklumat-maklumat tentang hak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh kita tengok di dalam YouTube kita, tengok di dalam live kita, dan tolong share lah supaya kita ni tu boleh sebar ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita, supaya anak kita terlepas daripada segala akidah yang mengelirukan. Nah, sekadar itulah untuk kali ini, perjumpaan kita pada kali ini. Harap semua hak kecek, semua hak ni tu, harap kita hak ni tu jaga-jaga, dan supaya Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita semua di atas jalanan yang lurus, dan dijamin dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.